3.1.3 Pengesanan ralat yang terdapat dalam sudukod dan catak alih. Ralat bermaksud kesilapan atau kesalahan yang menyebabkan sesuatu algoritma atau cara tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau mengeluarkan output yang salah. Jenis ralat yang biasa dijumpai dalam algoritma ialah ralat logik, iaitu ralat yang menyebabkan sesuatu algoritma tidak menghasilkan output yang diingini. Ralat logik boleh terjadi apabila tindakan atau langkah yang salah diminta untuk dilaksanakan atau urutan pelaksanaan tindakan tidak betul. Oleh itu, ralat logik adalah disebabkan oleh kesilapan manusia semasa pembangunan algoritma. Rajah 3.28 Teknik-teknik semakan semula. Jadi, apabila berlaku kesilapan dalam pembinaan algoritma, kita akan buat teknik untuk semak balik, cek balik yang kita dah buat tu, algoritma kita dah buat tu. Semakan semula juga dikenali sebagai semakan kualiti ataupun quality check. Dia terbahagi kepada dua. Okey. Yang pertama, teknik semakan meja. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai desk check. Dan yang kedua, teknik langkah demi langkah. Kita panggil dia sebagai, dalam bahasa Inggeris, step through. Teknik semakan meja ataupun desk check. Semakan meja ialah satu teknik manual untuk menyemak logik dan setiap langkah serta logik aliran langkah-langkah algoritma. Teknik manual bermaksud pemprosesan yang dilakukan tanpa menggunakan mesin. Semasa menggunakan teknik manual, kita hanya menggunakan pen dan kertas untuk mencatatkan keputusan yang diperoleh. Semasa melaksanakan teknik ini, penyemak menggunakan satu sampel data input dan memproses data itu secara manual mengikut langkah-langkah algoritma. Output yang diperoleh dibandingkan dengan output yang dijangka. Sampel data yang dipilih sebagai data input hendaklah terdiri daripada data yang biasanya diproses oleh algoritma. Rajah 3.29 di bawah ialah catak alih bagi algoritma yang menentukan nombor terbesar daripada dua nombor M dan N yang diinputkan. Lihat aktiviti berfikir 3.4 di bawah. Algoritma ini tidak mempunyai sebarang ralat selagi M dan N mempunyai nilai yang berlainan. Okey, kita lihat akses pantas. Fahami kepentingan semakan meja dan belajar daripada contoh yang telah diberi dalam laman web yang dinyatakan. Awak boleh scan QR code ataupun awak boleh pergi ke laman web yang tertera ni untuk belajar daripada contoh-contoh yang ada dekat laman web ni. Awak boleh lihat. Okey, kita lihat sekarang rajah 3.29 iaitu catak alir bagi menentukan nombor terbesar. Okey, kita lihat. Mula input nombor M, kemudian input nombor N. M lebih besar, ada simbol lebih besar daripada N. Tanda soalan tu maksudnya ya ataupun tidak. Jika ya, nombor terbesar ialah M, kita akan terus pergi kepada paparkan keputusan dan tamat. Jika tidak, maksudnya nombor terbesar ialah N. Paparkan keputusan dan tamat. Okey, kita lihat aktiviti berfikir 3.4. Mengesan ralat dengan teknik semakan meja. Yang pertama, semak catak alih algoritma dalam rajah 3.29, rajah yang tadi.
3.29 dengan menggunakan sampel data berikut. Okey, kita gunakan sampel data yang diberi ni. A, M sama dengan 7, N sama dengan 32, B, M sama dengan 28, N sama dengan 6. So kita semak mana yang besar, M ke N. Yang kedua, catatkan output yang dihasilkan. Okay, kita nyata tulis output yang dihasilkan. Adakah output daripada algoritma Rajah 3.29 di atas ni seperti yang dijangkakan? Yang ketiga, ulangi langkah 1, langkah yang ni tadi langkah yang tadi ni dengan menggunakan data berikut. Ni data baru bukan data yang tadi ni bukan data yang ni data yang baru, iaitu A, M sama dengan 15, N sama dengan 15, B, M sama dengan 8, N sama dengan 8. Yang keempat, catatkan output yang dihasilkan. Apakah kelemahan algoritma yang terdapat dalam Rajah 3.29 apabila dua nombor yang sama nilai diuji? Maksudnya kita uji M dengan N tu mempunyai nilai yang sama. Kan? Apakah kelemahan algoritma dia? Algoritma dalam Rajah 3.29 ni. Okey, apabila dua digit, dua nombor yang mempunyai nilai yang sama diuji. Okey, kita lihat Rajah 3.30 di bawah ni, iaitu penambahbaikan kepada catak alir dalam Rajah 3.29 yang tadi yang kita lihat tadi So di sini ada penambahbaikan. Rajah 3.30 menunjukkan penambahbaikan yang boleh dibuat agar algoritma dalam Rajah 3.29 tadi dapat menentukan nombor yang terbesar daripada dua nombor yang mempunyai nilai yang sama. Okey, tadi apa yang berlaku apabila nilai nombor tu sama. So kita lihat M lebih besar daripada N. Tanda soalan Katakan ya. Bila ya, nombor terbesar ialah M. Sebab dia dah bagi tahu sini kan dalam arahan ni kan. M lebih besar daripada N. Okey, ya. Tak ada masalah. Terus pergi ke langkah berikutnya. Jika tidak, maksudnya M bukannya lebih besar daripada N. Bila M tidak lebih besar daripada N, yang berlaku adalah mestilah N ini lebih besar daripada M. Okey, bila N lebih besar daripada M, tanda soal maksudnya ya. Jadi nombor yang terbesar ialah N. So terus pergi kepada langkah berikutnya. Apa pula yang berlaku jika M tidak lebih besar daripada N dan N juga tidak lebih besar daripada M? Jawapan dia tidak lebih besar. Bila tidak lebih besar bermaksudnya nilai M dengan N, nilai N dengan M adalah nilai yang sama. Sama nilai. Dekat sini kita dah perbaikilah algoritma tadi yang dalam Rajah 3.29 tadi. Kita dah tambahkan sama nilai. Maksudnya kalau jawapan dia tidak untuk M lebih besar daripada N ataupun N lebih besar daripada M, jika dua-dua jawapannya tidak, menunjukkan angka itu adalah sama nilai. Barulah bila sama nilai pergi ke langkah yang berikutnya. Teknik langkah demi langkah. Ini step through. Ini teknik yang kedua. Teknik ini memeriksa logik algoritma secara langkah demi langkah ataupun step by step mengikut urutan dalam algoritma. Berbanding dengan teknik semakan meja, sampel data tidak digunakan untuk teknik semakan meja. Sampel data tak digunakan. Rajah 3.31 di bawah menunjukkan catak alir dan Rajah 3.32 di bawah menunjukkan sudukut untuk algoritma yang memaparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 10. Kita lihat algoritma ini mempunyai satu ralat. Algoritma ini tidak memaparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 10. Sebaliknya,
Algoritma ini memaparkan jumlah semua nombor antara 0 hingga 9. Okey, kita lihat Rajah 3.31. Catat alir bagi memaparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 10. Okey, kita lihat. Mula, setkan jumlah kepada 0 dan yang seterusnya kita setkan nombor kepada 0. Langkah seterusnya, adakah nombor lebih kecil daripada 10? Tanda soal. Katakan ya, nombor ni memang lebih kecil daripada 10. Okey, apa yang perlu dilakukan kepada nombor yang lebih kecil daripada 10 ni? Kita tambah nombor kepada jumlah. Okey. Selepas kita tambah nombor kepada jumlah, tambah pula 1 kepada nombor ni. Selepas kita tambah 1 kepada nombor, kita ulang balik langkah pertanyaan tadi. Adakah nombor ni lebih kecil daripada 10? Okey. Kalau ya, nombor lebih kecil daripada 10, jawapan dia ya. Ulang balik langkah ni, ulang balik langkah ni, sehinggalah jawapan dia tidak. Okey. Sehinggalah jawapan dia tidak. Okey, kita lihat. Apabila jawapan dia tidak, maksudnya nombor ini, adakah nombor ini lebih kecil daripada 10? Jawapannya tidak. Maksudnya nombor ni lebih besar lah daripada 10. Bila jawapan dia nombor ini tidak lebih kecil daripada 10, okey, maksudnya dia lebih besar daripada 10, barulah terus paparkan jumlah. Okey. Selepas paparkan jumlah, barulah tamat. Okey, kita lihat pula Rajah 3.32, iaitu sudukut bagi memaparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 0. Okey. Mula, kita setkan jumlah sama dengan 0, kita setkan nombor sama dengan 0. Adakah nombor lebih kecil daripada 10? Selagi nombor ni lebih kecil daripada 10, tambahkan nombor kepada jumlah dan tambahkan 1 kepada nombor. Okey. Selepas tamat selagi. Tamat selagi ni maksudnya sehinggalah jawapan dia tidak tadi. Tidak tadi. Maksudnya nombor ni lebih besar daripada 10, barulah kita paparkan jumlah dan juga tamat. Okey, aktiviti berfikir 3.6, iaitu mengesar ralat dengan teknik langkah demi langkah. Okey. 1. Semak semula algoritma pada Rajah 3.31 dan Rajah 3.32. Dengan menggunakan teknik langkah demi langkah, guna pensel dan kertas untuk mencatatkan nilai nombor dan nilai jumlah bagi setiap kali langkah-langkah dalam struktur kawalan selagi diulangi tadi. Dan nombor 2, kenal pasti ralat yang wujud dalam algoritma tadi. Ada ralat dalam algoritma tadi. Dan yang ketiga, baiki ralat yang berlaku itu.